aku macam biasa, aku tak ada intro yang gempak-gempak sangat. So ini adalah episod yang aku tak tahu episod ke berapa. Aku dah lost track. Banyak sangat track yang banyak yang rekod tapi banyak tak upload. So Tu lah tu. banyak yang kat tangan aku belum ada lagi, yang banyak yang kat tangan korang aku tak tahu lagi. Ada berapa? Kau lupakan ni. Sebab aku tahu benda tu takkan release. So selamat datang kepada semua listener Confirm Podcast yang masih lagi mendengar dengan kami. Harapnya, sebab aku sekarang dah feel lain ni Picasso. Kau feel apa? Sebab aku dah feel kita dah masuk ke medium Spotify ni, kita dah feel lain sikit. Kita dah Dia dah up standard. kita dah up standard. So Dah kita masuk kena Spotify ke? dah masuk Spotify dah. Oh. Okay, Oi. sebenarnya Ada Weh, kau ni tak Apple- boleh mute Apple Podcast ada. tak boleh mute. Yang kau tak boleh mute. Oh, sekarang aku kentut-kantut ya ni. Kentut lah. Aduh, segan lah. Pula Benda apa? dia nak kentut. Dia yang salah. Kentut je. Kentut je, bukan aku yang kentut. Aib. Tak, Standard. kalau kau kentut, kita tahu siapa yang kentut ni. Senang. Kalau aku kentut pun aku tuduh kau je. Yun. Benda senang. So hari ni kita ada, aku tak bersorangan lah macam biasa. Soalnya memang aku akan buat berdua atau bertiga. Minggu lepas kita buat berempat dengan dengan Iman. So hari ni kita tukar sikit panel. Kita ada Picasso. Uish. Oi. Okay. Tak, tu memang trademark dia. Okay. So Joya masih pakai nama Joya sekarang Nak tukar ke? Kau nak tukar ke apa? Aku rasa tukar kot. Kau tukar apa? Mengulik kenangan pula. Aduh, apa? Tukar apa Kau weh? pakai kau je, kau jadi joystick. Joystick. Boleh. Lain lah. Apa duk? Tak tahu, ikut kau. Kau nak aku panggil kau apa? Apa Kau rasa apa? Kau tanya aku balik. Kalau kau tanya aku jawab kau CCE 527. Benda apa siap tu? So aku rasa nombor flat memang sesuai. Tak adalah, nama perempuan lah. Nama yang Beda. Beda okey, Beda Okey. Beda dah macam nama kucing je. Siapa nama kucing tu? Yaya. Yaya ni selalu kerja aku ni. Bukan yang tu. Yaya okey Ya, okey. Okey. So aku panggil, start by nama kau adalah Yaya. Okey, nanti tukar kat Yaya. engkau, tukar nama kau Yaya. Okey. Baik. So aku tak nak buang masa. Sebab kita record time ni dah lewat malam. And kita tak nak ambil masa yang lama untuk mengelakkan kita kehilangan point tu. Okay. So hari ni kita ada dengan Yaya. Dia adalah host juga dengan Ben dalam Confirma Podcast edisi sendu kan. So dia ada 2 episod sekarang. So korang boleh check out untuk episod tu. So kalau Picasso kau dah dengar ada diorang punya episod? Belum je. Tak dengar lagi lah. Belum. Kau rasa kombinasi Yaya ni dengan Ben adalah kombinasi yang baik atau tak? Aku rasa okey. Kau rasa okey lah? Aku okey. Aku rasa Ya. memang band tu memang perlu dibimbing. Betul? Betul. Sebab dalam edisi sendu tu dia lebih kepada macam session counselling. Kita cakap yang Aku PRN dulu. PRS tu membimbing lah. yelah tu. Sebab tu macam edisi curhat tapi tapi okey lah sebab time tu diorang jadi real. Kan, diorang cerita benda yang betul, benda yang real betul-betul berlaku. Aku rasa aku sesuai tu untuk jadi pendengar. So siapa yang ada masalah tu boleh share dengan aku. Boleh Atau- nanti kita letakkan Instagram ke apa ke kat bawah. Boleh, tak ada masalah. So macam mana Yaya bila sebab kita pun, kau pun mesti terkejut macam management tiba-tiba letak kau dengan band untuk buat segmen tu. So macam mana sebenarnya bekerja dengan band ni? Bagi aku tak ada masalah pun. Dengan Kau tak ada siapa masalah? pun tak ada masalah. Aha. Just benda tu kita kena adapt lah. Mana-mana pun kita kena cuba adapt. Joko sebenarnya band ni Aha. tak banyak masalah. Dia cuma masalah kita. Dia memang macam tu.
Dia macam tu. Maksudnya Alah. dia Dia bila okey. bila dia buat ada season 2, dia punya komitmen tu macam 100%. Aku macam terasa hati gak kat situ. Sebab aku producer gak apa. Tapi sebabkan Yaya ada dia study. Kayaknya dia berubah macam tu je. Tapi okey lah dengan Tapi konsep. memang okey. Aku rasa dia okey. Bila dia dengan Yaya, aku tak tahu. Bila dengan Yaya dia behave sikit dah. Ya. Dia behave sikit. Sebab dia dengan kau, dia tak cakap bila dengan kita orang dalam main podcast, dia tak akan jadi formal. Dia tak akan bunyi formal yang macam betul-betul dia nak host ndak lah tu tak. Mungkin dia segan dengan aku tu. Dia bukan segan, dia macam dia tak nak kecewakan kau. Tak nak kecewakan aku ya. Alamak. Kau bayangkan dia dah lama dalam main podcast. Kau bayangkan dia tak boleh host. Mesti lah dia sebengang dengan kau. Alah, biasa-biasa je lah. Tapi tak apalah, try. Sebab sekarang pun dia tengah banyak masalah kan. So nanti insyaAllah kau akan berduet kembali lah untuk Confirma season 2. InsyaAllah. Baik, sekarang macam mana kerja? Okey Kerja okey je, baik-baik saja. Macam mana sekarang dengan, adakah di zaman PKP ni Aku sebagai clinic assistant tak ada masalah pun. tak ada apa-apa lah. Masih Sebab lagi buat swab test lah. Yelah, itulah sumber pendapatan klinik. Dan satu klinik pun bagi aku satu keperluan orang lain kot. Dia bukan bisnes yang macam boleh ada tak ada macam tu. Ya. Dia memang always ada. Industri perlu ke lah. Yelah, sebab orang sakit, orang kena cari klinik. So selama ni memang kau swab test je lah. Kau tak buat apa-apa selain daripada swab test. Macam-macam. Kerja klinik biasalah kalau ada orang Kau injek ke. Jangan macam tu. Because kau boleh bayangkan dia cakap kerja klinik biasalah. Aku tak kerja klinik, mana aku tahu. Lah takkan kau tak pernah pergi klinik kot. Kau sakit macam mana, kau kena injek ke apa ke. Aku lama betul tak pergi klinik pun. Tu aku dah lama tak pergi klinik ya. Tembak api lagi, tembak api kat mata. Apa? Tembak api kat mata ada lagi. Tembak api kat mata? Apa Tak ada lah. Dulu ada tu. Aku pergi kecil-kecil kan. Pergi klinik. Dia tembak api tau. Dia macam ada pistol. Lepas tu tembak kat mata aku. kau. Itu dia suluh mata kau ke api. Api tu. Mana dia? Sumpah api. Takkan aku Kenapa nak ada api pula? Mana aku tahu. Pelik je kau ni. Tak tahu lah. Aku rasa tu mimpi buruk kau tu. Aku tak tahu aku klinik ke tokong. Tapi tak. Aduh. Tapi tengok lah. So ramai yang maybe tak tahu Yaya ni adalah clinic assistant yang memerlukan kudrat yang tinggi. Dia sebenarnya one of them lah juga frontliner kan. Yeah. So sebab tu lah kita tanya dia sihat ke tak, macam mana mentally sekarang. Mental lah. Mentally sometime broke, sometime right. So minggu sebelum ni, podcast sebelum ni kita ada, aku ada bincang. Lepas tu Picasso ada, ada, betul Iman ada. Kita ada bincang pasal kes-kes bunuh diri yang ada kat Malaysia ni. Kau aware ke tak pasal benda lah? Dengar banyak cerita kan pasal orang bunuh diri ke apa semua tu. Banyak, memang banyak. Pasir Gudang pun dalam sedar tak sedar sebenarnya ada je. Lagi-lagi foreigner. Ya, betul. Foreigner? Banyak. Kayaknya dia foreigner ke macam parti je tu. Benda ke ni? Kau tahu foreigner tu apa? Kau ni bodoh, jangan tunjuk sangat. Okay. Pelancong lah. Melancong pekerja asing gila. Oh, kerja asing. Okay. Tahu aku cakap pelancong ke. Tapi pelancong tu turis tak? Okay. Sorry, salah. Foreigner pekerja asing. Tahu cakap aku tak boleh ni podcast lambat-lambat macam ni. Mengengeng je. So ramai kenapa? Bukan dah berlambat dia jadi bodoh. Iya tu. Dia memang biasa gitu dia. Lepas tu hilang dia tujuan dia kau nak tanya. Kita nak bincang pasal apa ni? Iya tu. Apa tadi? Foreigner tu. Mana kau tahu dia foreigner tu? Banyak kes tu dekat Taman Air Biru. Ya. Dia bunuh diri macam mana? Like gantung diri
Gantung. Gantung dekat dalam tandas sebab tu aku tak tahu aku tak ada macam mana diorang buat. Damn. Dekat tu lah tu. Masukkan nasi ke apa? Bukan macam tu, dia tak check. Dia clinic assistant je. Tak ada kena-mengena antara hidup dan mati. Clinic assistant ni, dia macam Sophie Jikan dalam Zombie Kampung Pisang. Ya, confident penting. Itu MA. Medical assistant sama lah gila. Lain ke? Medical assistant duduk kat hospital. Okay, baiklah. Sebab sebenarnya malam ni aku saja tadi untuk warm up kita punya topik ni kan. So kita nak cerita pasal, aku tak tahu kenapa malam-malam ni macam tak Tak, sesuai sebenarnya pula. kita dah mula ke belum ni? Kita dah mula sebenarnya. Ya ke? Tak Kita apa. dah. Oh, ya. Come on. Tak rupanya. Come on. Itu perbezaan buat 2 episod dengan 10 episod. Kita dah tahu dah bila start. Dah tahu. Bila habis. Dah tahu. Kau kena differentiate dah lah tu. Tapi tak apa. Saya tak salahkan awak. Yelah. Baik. Okay. Hari ni sebenarnya Picasso. Bukan Yaya lah. Sebenarnya aku ada came up dengan satu idea topik lah. Topik idea tentang percintaan lah sebenarnya. Percintaan. Tapi sebenarnya dia tak start dengan percintaan tau. Tapi tajuk dia lebih daripada percintaan. Sebenarnya tajuk besar dia adalah media sosial sebenarnya. Media sosial. Sebenarnya media sosial. Bila maksud aku tentang media sosial adalah kita nak cakap pasal I love you tu, kenapa sekarang dia nampak murah? Kenapa semua orang boleh cakap I love you? And kenapa orang boleh anything sekarang? Bukan setakat I love you lagi. Macam-macam lagi kita boleh cakap sekarang tanpa rasa. Karena sekarang kan zaman media, orang boleh jumpa macam-macam orang dengan mudah aje. Ya gila-gila. Dia tak study weh. Sebab tu aku cakap dia sebenarnya dia tak pada percintaan. Dia kepada media sosial sebenarnya. Dia cerita tu. Media sosial tu. So dia start dari situ lah. So macam untuk beri satu gambaran pada korang yang ada yang kata media sosial ni dia dah kurangkan kita punya communication skill sebenarnya. Communication skill kita. Sebab aku percaya yang communication skill ni boleh diasah dengan kau kena jumpa depan-depan. Ya, betul. Kau tak boleh nak call. Sebab aku rasa call, message, posting, content, semua tu adalah boleh jadi fake. Boleh jadi fake, but Boleh jadi fake. sometimes kan ada juga benda tu melambangkan personality. Kalau Betul. kita orangnya pandai menilai, kita boleh nampak personality orang tu dengan cara apa yang dia post. Tapi Betul. kau kena faham benda tu, bila dia post something tu, benda tu dia create. Dia crack betul. Aku boleh jadi siapa-siapa pun dekat Betul. media sosial. Sebab zaman sekarang kita pilih apa yang kita nak jadi, apa yang kita nak tunjuk dekat orang. Tapi aku tak anggap itu buruk pun, sebab kadang-kadang bila itu yang buat kita jumpa siapa diri kita. Betul. Apa yang kita into. Apa yang kita Betul. passion kan. Satu lagi aku rasa benda tu sebenarnya secure, safety untuk kita sebenarnya. Sebab zaman sekarang ni bahaya. Bagi aku bahaya. Untuk show kita punya full side kan. Sangat-sangat bahaya. Sebab daripada situ kita tak tahu mana satu yang boleh ambil kita, yang boleh akan kutip kita kalau kita jatuh, mana satu lagi akan gunakan kita punya kelebihan untuk jatuhkan kita lah. Betul. Yang tu sangat-sangat bahaya lah. So aku lebih kepada yang tak nak tunjuk full side tu. Kadang-kadang ada itu pun jadi isu tu kadang-kadang macam, kenapa kau macam tak nak post gambar and everything. Aku tak rasa benda tu macam, kalau benda tu aku rasa nak post, aku post lah kot. Kalau Dia benda ada beza juga orang ni. Aku akan post apa yang aku nak. Satu lagi, aku akan post apa yang orang nak. boleh je macam tu. Ada dua benda lah. Orang nak keep low key dengan orang yang nak high. Orang nak yang apa yang Attention seeker. dia bukan dia kind of
Satu Kind lagi dia macam ni. Bila orang tu macam ni aku cakap. Dia nak rasa dia part of. Kau tak macam tu pun, tapi bila ramai sangat post macam aku nak juga. Aku nak rasa belong into. Kenapa tu ya? Tak ada apa-apa. Kau macam tu je. Mengekek tadi. Aku tengah fikir the Kau- point. Fikir. So apa Dia dah point hilang kau kan? ya? Apa? Apa point aku? Tak, apa kau punya point tentang I love you tu yang kau rasa? Kenapa I love you tu? Okay, kita nak tanya dia Picasso yang kita bincang tadi. Apa kau bincang takut? Okay, sebenarnya I love you ni kan, I love you ni sebab apa orang kata I love you ni? Kan ada orang kata I love you ni dah tak valid tau kalau untuk cakap. Yes. Betul kan? So macam kalau cakap benda ni kita tahu semua orang boleh cakap I love you Mat. Ya betul. Tapi perempuan dia still nak dengar I love you daripada lelaki walaupun Lelaki. dia kau rasa macam mana? Adakah betul perempuan tu just nak dengar je, tak kisah I love you tu betul ataupun tidak, janji daripada orang yang dia nak apa yang dia nak dengar apa yang dia nak. Apa yang dia nak. So Alamak. benda tak akan valid. Kau rasa taklah sebagai seorang wanita lah yang kau rasa macam Tapi kau salah wanita. Kenapa tu? Aku ke jenis macam tu. I mean Oh, like aku takkan dengar sangat kalau orang cakap dekat aku I love you lah, sayang lah apa ke. Aku takkan dengar. Ni macam dekat orang yang kau nak dengar. Orang yang aku nak dengar dia cakap I love you dekat aku macam tu ke? Aku tak pernah rasa aku perlukan perkataan tu, tapi I need proof. Tu je. Aku tak pernah rasa nak dengar benda tu. Sebab bagi aku action speak louder than words. Wow. So betul. So mana kau adalah salah seorang daripada beribu-ribu perempuan yang fikir yang I love you tu sangat-sangat penting. No, I love you tak penting, yang penting action. Yang kau rasa macam tu lah. Yes. Betul. Tapi Mhm. kau tingkatkan seberapa banyak yang kau perasan yang sebenarnya belanja makan tu I love you. Balas WhatsApp kau tu I love you. Oh, you mean the behind the action lah. Yes. Macam tu. Behind the action. Yeah. Action tu lah sebenarnya I love you-nya. Yes. Tapi seberapa banyak kau perasan tak? Macam tu lah, macam tu. Sibuk-sibuk kau punya partner, dia masih lagi tanya kau hari ni macam mana? Aduh, kenapa kau tanya soalan macam ni? Sebab aku dah tak ada feel dah. Bongok. Tak, ini kita tak nak feel, kita nak thought tu. Kita nak talk lah sebagai seorang wanita. Ya. Bagi Kau aku Sekarang kau single, so kau independent sekarang. Kau nak rasa apa suka hati kau. itulah Kalau cakap apa pasal tu tak kau. aku dah tak boleh ingat dah apa yang dah jadi tu. Kau jangan ingat apa yang terjadi. Yang jadi. Kau Fikir. create benda baru yang Benda kenapa baru. kita kena ingat benda yang sakitkan hati kita? No lah, aku tak ingat balik benda tu untuk menyakitkan hati aku. But I think like sebelum ni aku bercinta tu untuk apa? Macam tu lah. Oh macam tu. Tapi ni tak lah. Aku just bagi aku aplikasi just macam bagi kau punya situation. Kalau Yes, kalau Ni tak ada aku kaitan dengan siapa-siapa pun. betul. Just macam Ini kau sendiri. kau sendiri. Sebab tadi kan kau cakap action speak louder kan. yes. So sebab tu lah Picasso kata. So seberapa kerap kau perasan yang dengan dia wish morning adalah bermaksud dia I love you. Dengan dia tanya apa khabar kau hari ni, macam mana kau rasa itu valid ke tak? I love you tu valid ke tak? Valid. Bagi Valid. dia mungkin valid, tapi bagi aku dia macam tak berapa nak valid lah. Kenapa kau tak valid pula? Sebab like macam Kau tak rasa lah. tak rasa. Sebab mungkin bukan apa yang aku nak, bukan apa yang aku fikir. Mungkin lah contoh macam ada seorang lelaki tu dia suka dekat aku and then dia tunjuk effort like dia nak aku, tapi aku rasa macam benda tu macam tu macam
Sebab kau tak nak dia. Bukan aku tak nak dia. Dia okey, tapi dia macam, aku rasa macam dia daripada, okey, kalau engkau nak aku, kau kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Kau tahu nanti bila kau dah kahwin, engkau kena jadi seorang lelaki yang macam mana. Macam tu. Dia bukan like macam engkau nak kat aku sebab mungkin kau rasa aku ni mungkin dia kata aku cantik ke, dia aku comel ke. Asal sorry Baik je. ke. Tak, dia takut listener macam cringe. Oh. Kita tak tahu. Aku sedar diri aku. Sedar diri tapi- aku tak adalah cantik mana, aku tak adalah comel mana. But mostly lelaki yang datang tu akan cakap, cantiknya awak, ni awak. Aku macam, ew. Kau ingat Sudah. aku apa siap? Sebenarnya aku agak risau kat sini sebenarnya. Apa? Sebab setiap kali bila dia cakap macam ni, aku risau 30 listener hilang. Kita tak ada listener sangat tau. Okay. Aku cuba jadi wise lah. Tapi bila benda macam ni aku jadi bodoh. Ayo. Aduh, kau ni. Dia kira bragging ke? Dia macam aku cantik kot. Dia lain kali jangan cakap sorry tu, cakap contoh. Cakap contoh. Sorry tu maknanya kau dah valid kan, kau memang cantik sebenarnya. Aku tak terfikir pun benda tu, serius. Tapi ya betul. Kau memang cantik memang. Alamak, jangan macam tu. Malu lah. Cantik. Dia memang cantik Fi, tak kisah. Nanti aku sediakan account bank aku. Nanti aku forward kat kau lah. Aduh, berapa banyak kau nak? Wow. Ini yang kita nak ni. Ini yang kita nak. Tapi betul lah tadi. Aku rasa aku setuju dengan Picasso macam tu. Sebab lelaki akan rasa macam tu. Tapi lelaki dan perempuan dia macam bertentangan sikit. Ya mungkin lelaki tu kita simple. Pemikiran kita simple. Cantik je okey lah macam tu. Bukan, maksud aku Bukan macam tu. macam, Itu nama dia bangang ke tu. maksud aku macam ni. Macam kita pemikiran kita simple. Maksud aku bila kita tak perlukan, kita tak fikir benda-benda yang besar ni dulu tau. Maksud aku bila kita nak buat tu kita benda-benda simple lah macam wish money. Engkau orang pertama yang aku ingat Waktu pada hari bangun. baru tu. Faham. Maksudnya di situ aku nak bagi tahu yang kau penting. Itulah early view aku. Ataupun aku tengah sibuk-sibuk ni, tapi aku masih lagi tanya awak dah sarapan belum? Itulah early view. Lelaki je ni mungkin macam tu, tapi perempuan aku tahu perempuan expect more. Dia perlukan proof yang macam ni aku nak. Faham tak? Dia maybe kena morning sambil selfie. Mungkin macam tu. Oh my god. Morning dia hantar nak selfie. advance. Betul. So tak aku cakap dia bertentangan. Macam perempuan, perempuan, lelaki akan claim diorang simple lah. Dan perempuan mesti claim diorang simple. Simple pun aku suruh morning dengan selfie je kot. Dia perempuan akan claim yang lelaki ni tak, dia effortless. Ataupun dia tak apa kata, dia tak tunjuk sangat Tunjuk sangat. Tapi tahu je perempuan dia perempuan akan rasa macam lelaki ni complicated dan lelaki akan rasa perempuan ni sangat complicated. Dia bertentangan. Padahal sebab tu kita susah. Tapi tu make sense bagi aku. Sebab siapa yang, kalau semua senang contoh macam aku aku tak nak babitkan siapa. Dia belajar kesilapan tu. Terlepas So contoh macam band Contoh kalau band dengan seorang, dekat band. Dia petik nama band. Kalau band okay, contoh kalau betul-betul tak complicated, lelaki tak complicated, perempuan tak complicated, band senang difahami, perempuan ni senang difahami. Maknanya kalau semua perempuan senang difahami, semua lelaki senang difahami, masing-masing akan jumpa jodoh diorang senang je. Diorang akan jumpa mak diorang senang je. Aku macam aku jumpa mak aku dekat Malaysia Kedegang, dia beli Milo, aku beli Nes. So bila Nes tu turun, lepas tu sama-sama dengan Milo, aku tengah ambil Milo, dia ambil Nes aku. Dia jadi macam tu lah. Lepas tu dah 20, lepas tu diorang akan kahwin 20 tahun, diorang tak ada masalah langsung. Macam tu lah. Dia tak ada asam garam.
Sebab tahu cakap Tuhan memang cipta benda tu sempurna. Complicated. Fair. Adil, seimbang. Maknanya kalau korang faham salah satu tu, barulah korang in love, orang panggil. Aku rasa sebab apa kan? Sebab lelaki ni akan claim perempuan complicated. Sebab perempuan ni dia rasa, sebab lelaki ni rasa perempuan ni tak faham yang dia cakap tu sebenarnya dia care. Perempuan ni rasa complicated sebab dia tak faham. Mana care kau? Macam mana kau cakap benda tu care? Faham tak? Itu yang jadi benda tu complicated, padahal benda tu tak ada apa pun. Betul. So mungkin sometimes perempuan ni dia nak benda tu straightforward. Mungkin I get you. Aku faham sekarang. Kau nak masukkan yang macam tu lah, lelaki ni dia kadang-kadang tak nak cakap dia sayang, tapi dia tunjuk lah macam tu kan. Betul. Tapi perempuan tak faham. Okay, aku faham sekarang. Kau nak sampaikan itu yang jadi macam mana? Macam tadi aku dengan kita bincang macam okay, one time ni bergaduh lah partner ni. Lepas tu ni perempuan ni kata kat lelaki tu, awak tak pernah tunjukkan satu effort pun saya. Effort yang dia cakap tu, contoh, padahal apa yang dia nak, effort tu padahal macam, okay, lelaki ni beritahu, awak, saya belanja awak ni sebab saya sayang awak. Lelaki ni pula dia rasa, macam mana kau cakap aku tak ada effort sedangkan aku belanja kau. Tapi lelaki tu tak cakap macam mana perempuan tu nak. Benda gitu. Dia macam checklist lah. Dia macam checklist. So bila walaupun kau dah buat benda ni, tapi kalau kau tak inform dekat dia, kau tak ada apa-apa. Dia takkan rasa macam tu. Cakap, saya bukakan pintu ni sebabkan saya sayang awak. Nak kena cakap. Dia kena cakap. So dia baru sayang aku. Gila, betul lah tu kau sayang aku sebab tu. Kalau tak, dia akan rasa macam Mamat ni bukakan pintu ni untuk aku. Dia akan rasa macam tu. Tapi aku rasa benda yang kompleks ni sebenarnya perfect untuk each other lah, aku rasa. Dia benda kompleks ni perfect untuk each other bila masing-masing cuba nak faham. Betul. Tapi kalau masing-masing cuba nak petikai kan. Betul. Dia tak ni lah. Dia tak kena lah. Dia dah jadi negatif positif lah. Positif lah. Dia jadi toksik. Betul. Sebab masing-masing ego, selfish. Betul. Kau stay dengan pendirian kau, dia stay dengan pendirian dia, sampai ke ujung. Tapi sometimes love is confusing. Cinta memang mengelirukan. Sebab tu cinta tu membutakan. That's why kan, bila kadang-kadang lelaki tunjuk effort dia nakkan perempuan tu, tapi perempuan tu bukan tak nampak, tapi dia macam confused. Dia ni betul ke nak aku, sayang aku ke macam ni? Sebab mungkin masa tu dia nampak macam gentle, macam sayang, tapi tiba-tiba at the moment dia rasa macam tadi sayang, macam kena abai ke tiba-tiba macam tu. So confused sebab tu lah dia punya daripada gerak badan, daripada cara confused sebab layanan. Dia tak cakap lah. Yes. Dia cakap lah kot. Perempuan ni perlukan confirmation lah maksudnya. And then kau kena faham juga, perempuan ni kan ada dia punya hormon dia. Hormon perempuan ni, takkan aku nak cerita kat kau kan, benda ni memang basic lah. Perempuan ni aku cakap kau betul ni perempuan ni dia kadang-kadang like ada mood dia akan datang tu, dia akan rasa macam nak nangis, tapi dia tak tahu nak nangis sebab apa. Faham. Dia kadang-kadang perempuan ni sendiri dia confused dengan diri dia. That's why lah, as lelaki kau tak boleh cakap perempuan ni complicated. Dia lelaki ni dia confused pula perempuan tu macam mana. Itu cerita ni. Actually perempuan ni more tu mengada-ngada lah. Dah senang kau fikir macam tu je. Perempuan ni sebenarnya more tu mengada-ngada. Sebab dia ada mood dia. Kadang-kadang dia mudah marah, kadang-kadang dia mudah rasa sedih, terasa. Itu pun kena faham juga. Macam ni kalau lelaki tu macam tu pula, orang perempuan terima? Adakah itu menjadi excuse? Lelaki clingy lah. Dia bukan lelaki clingy, kadang dia lelaki pun ada mood, kita pun manusia. Betul. Adakah benda tu boleh jadi excuse? Maksudnya bila korang korang stand up dengan korang punya hormon, kita faham. Semua orang faham. Macam mana kalau lelaki pula? Sedangkan benda tu memang ada pun. Adakah korang akan
minded perempuan ni yang kata laki ni kuat lah, ni sikit-sikit nak marah benda ni. Tak ada. Dia rasa benda tu macam itu dah lebih kepada dia That's tu, why bila laki macam tu dia kata laki temper. tak adalah. That's why they have to understand each other. Macam tu. Bila dah faham sesama sendiri, jadi in case hari ni aku rasa aku nak marah aku punya partner. Aku rasa macam moody gila, aku nak marah dia. And then dia punya partner pun rasa moody juga, sama moody. Jadi bila dua-dua marah, kau tahu apa jadi kat dalam hubungan tu kan. So bila once mungkin salah seorang kena mengalah, ada common sense, kena ada common sense. Kena salah seorang kena mengalah, kena fikir balik. Dulu mungkin contohlah, mungkin at the time perempuan tu marah sebab dia nak mengada-ngada je, nak attention mungkin. Bila dia fikir balik, mungkin dia rasa macam mungkin partner aku ni tengah moody kot, aku tak patut moody dengan dia balik. That's what itu we call it as understanding each other. Itu communication actually. Itu yang kompleks tu. Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita nak bina satu relationship tu, kita kena give and take. Jadi bila kau selalu buat baik dengan dia, walaupun dia berkeras, at the time kita kalau sayang orang tu, kita takkan jadi kejam pun. Dia buat jahat macam mana pun, kita tahu, kita ingat lagi baik dia macam mana. That's why banyak orang bercinta sekarang ni jadi bodoh. Sebab benda tu lah. Mula-mula they gave you butterfly, lepas tu whatever macam tu. Saya tahu awak single, tapi janganlah condemn orang yang berpasangan. No, I'm not okay. Tiba-tiba dia rasa macam semua ni tak adil. No. Ini tak adil. Dia like macam lepas jadi single ni, aku rasa macam banyak kesedaran yang aku rasa aku dapat. So aku just share, mungkin kan ada orang yang kat luar sana down, rasa down sebab tengok orang lain berpasangan. Bagi aku macam benda tu macam tak relevan macam tu. Betul. Benda tu tak perlu. Kau tak kau tak perlu nak couple. Kenapa kau nak couple untuk impress orang? Ya betul macam tu. Kenapa kau nak couple? Sebab kawan kau tunjuk yang bahagianya dia berpasangan. Ya tu. Sometimes orang yang single akan rasa macam tu. Sendu tu biasa. Biasa. Tu biasa akan rasa. Tapi itu bukannya confirmation atau validation untuk kau couple. Macam aku kena rushing cari makwa ni. Sendu juga, but control yourself lah. Janganlah jadi desperate sangat macam tu. Aku rasa sendu tu datangnya rasa sendu tu sebab dia tengok, dia compare hidup dia dengan hidup orang lain yang berpasangan. Comparing sendu. Kalau kau tak compare, kau mind your own business je lah kan. Yelah. Aku nak rasa sendu, itu hidup aku. So sebab apa rasa sendu tu? Sebab kau compare dengan hidup kau dengan hidup orang lain. Dia ni Pak Wo dia buatkan dia breakfast ya. Dia ni Pak Wo dia ambil dia beli kerja ya. Tapi sometimes dia bukan compare pun. Just like macam dia feel unlucky bila tengok orang lain kan. Rasa macam untungnya dia dapat lelaki yang macam ni. Macam tu lah. Dia kadang-kadang pun ada macam tu. Sebab aku ada kawan yang jenis macam tu. Dia like bestnya ada partner yang macam ni. Kalau aku dapat kan best. Lepas tu dia pun desperate cari boyfriend macam ni. Lepas tu dah lah dia hancur sendiri. Sebab terlalu desperate nakkan lelaki, dia tak fikir pun lelaki tu jenis macam mana. Actually semua lelaki tak sama. Cik, first time kau dengar perkataan tu kan. Semua lelaki tak sama. Semua sifat manusia semua lain-lain. Aku tiba-tiba rasa macam bodek je. Dia nak apa ni? Nanti aku bagi nombor account. Dia nak apa ni? PI banyak sikit Tapi aku rasa benda tu betul. Kita kena pandai menilai. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena fikir baik-baik. Macam tu. Macam tadi Picasso dah cakap pasal comparing each other tu kan. Dia akan
kita kena admit benda tu. Kita memang ada sometimes yang kita akan rasa yang hidup kita ni sangat-sangat down daripada hidup orang lain. Betul. Start dari situ kita akan compare. And comparing benda yang kita ada dengan benda yang orang ada adalah praktikal sebenarnya. Kau kena training diri kau sebenarnya. Kena practice. Tak apa. Kau ada apa yang orang tak ada. Diorang ada apa yang kau tak ada. So seperti biasa, ayat yang klise adalah orang yang bahagia itu bukan Apa? orang yang bahagia itu bukannya dia mempunyai segalanya, tapi dia bahagia dengan apa yang dia ada. Okay. Yelah. And then lagi satu bila kita nak compare hidup kita dengan orang lain, satu benda mindset kita kena fikir is rezeki orang lain-lain. Betul. Jalan hidup kita pun lain-lain. Betul. Jadi kita tak boleh nak compare like nak memilih. Compare tu nak memilih. Aku nak hidup macam dia. Aku nak hidup macam ni. Like dalam cakap pasal agama pula kan. Dia like macam kita ni hidup more tu pada berserah. Kita doa baik-baik, hidup kita yang baik. Yang penting kita do the best kita do the best. Berserah semua kena berserah. Kita dah buat yang terbaik, kita berserah. Tak perlu nak try hard sangat pun. Sebab kadang-kadang kita sendiri buta. Allah tu kadang-kadang dah tunjuk dah, tapi kita sendiri yang buta. Faham tak? Betul. Tuhan tu dah tunjuk dah. Kau memang tak patut apa lagi sekarang. Kau tak payah nak paksa diri kau. Tak terhad sangat. Kau pun tak tahu aku matlamat kau kan. Kau try hard sebab kau tengok orang lain ada partner kau nak juga. Padahal kau tak tahu pun kau perlu ke tidak. Betul. Dan dia perlukan partner sebab dia nak ada someone yang keep reminding. Faham tak? Jangan buat santai. Yang tu santai. Untuk listener-listener yang single kat luar sana, Jangan rasa benda tu macam pressure kita. Sebab kau tak perlu. Betul. Mungkin hidup kau tak perlu pun ada partner sebab mungkin kau satu macam loko kata kau tak ready. Kan? Macam mana kau nak handle punya partner. Betul. Dengan moody macam yang Yaya cakap. Betul. Dengan moody kau sendiri. Dengan kau punya hidup kau. Dia kau tak ready. Okay, aku rasa kita dah boleh open table kot. Bila open table minta siapa pada listener yang rasa nak buat santai-santai kita. Okay, boleh jom. Boleh, tak ada masalah. Mengalu-alukan. Tak ada masalah untuk siapa nak offer diri, tak ada masalah. Okay. Jangan risau. Yang pasal nak jadi single, kalau tak nak sendu, jangan duduk seorang-seorang. Join kita orang. Je. Jangan buat podcast. Buat podcast sendiri. Ataupun dengar podcast kita orang. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan duduk seorang. Bila duduk seorang, banyak thoughts yang tak perlu, tak penting akan masuk. Yes. At least kalau kita buat podcast, kita bincang kan? Kita bincang. Dia mengembangkan otak. Dia mengembangkan otak yang dah lesu ni. Dia mengembangkan lagi. Kembang lagi. Kalau kau punya pemikiran tu tak apa nak celik, kau kecelik je semua benda. Baik. Sebab tu aku cakap malam ni kita tak ada point sangat pasal I love you tu sebenarnya. Itulah. Tapi dia tahu cakap Apa? Dia pergi kepada media sosial tu dengan kita punya Lala dia masuk sikit tentang percintaan tu lah. So kita ada bincang sikit pasal, tadi kita ada cakap pasal understanding each other. Kita ada cerita pasal yang kau ni single ada sebab. Semua benda yang berlaku ada sebab. So kau single pun ada sebab apa. Macam tadi kita cakap kau tak ready lagi. Kau maybe tak kerti handle. Sebab daripada single nak ke relationship, dia macam daripada single tu kau buat manual. Tapi bila kau pergi ke relationship tu, kau kena buat kereta auto. Yang kena start engine tu tak ada tempat lubang kunci. So aku tak tahu. Push button je. Push button je. Dia macam takut sikit ke. Aircon pun button lain. Kau tak boleh handle. Dia ada DBS yang brake mengejut. Kalau brake mengejut sampai betul-betul mengejut, pintu akan automatic terbuka. Kau tak akan tahu benda tu. Emergency exit. Emergency exit tu. So kau tak tahu handle tu macam mana. So maybe dengan single ni kau pelan-pelan kayu orang kata. So hari ni pun kita tak ada ni sangat. Tapi kadang yang dah
berpasangan pun, berpartner pun sebenarnya tak tentu kita diorang ready sebenarnya. Betul. Mungkin itu diorang preparation lah untuk betul. being single. Betul. untuk live your life Well, kan. being Sedar yang sebenarnya aku tak perlukan partner untuk aku bahagia, sedangkan aku yang berhak untuk bahagiakan diri aku sendiri. betul. Kadang benda itu sebab kalau bila kita single kadang tak sedar pun dalam kita bila kita single kita sedar yang being a couple baru aku happy, aku bahagia kan. Kadang bila kau dah bercouple Kau tak happy ya? Kau tak sedar sebenarnya bahagia tu datang bukan pada orang lain, Betul. diri kau sendiri. Betul. Ada. Sebab tu being single pun dugaan. Being in relationship pun dugaan juga. Yes. Kita tak tahu plan Tuhan ni macam mana. Dia susun cantik kan. Mungkin daripada single kau boleh matang, daripada relationship boleh matang. Yes. Betul. So kita tak payah nak rasa benda tu rushing. Okay kalau single, semua single pun pernah single apa kan. So enjoy lah. Sebenarnya kita dalam term couple tu sebenarnya kita single, faham tak? Betul. Sebenarnya couple tu sebenarnya bagi aku proses je. Proses mengenal. Proses mengenal. Proses mengenal. Dalam relationship couple tu maksudnya bukan yang halal lah kan, kahwin kan. Maksudnya relationship tu sebenarnya kau sendiri. Betul. Kau sendiri sebab kau dan dia. Kau nak kenal dia nak kenal kau. Bukan macam kita dua hati yang bersatu, bukan. Baik, betul. Jadi sebenarnya kau sendiri, sebenarnya kau single je. Tapi bezanya kau ada tempat untuk kau curhat, lelah penat kau. Betul. Tempat yang untuk kau mengadu. Betul. Tempat kau nak luahkan something. Baik, betul. Ada orang yang caring kau caring dia. Betul. Yes. Tapi untuk hidup kau sendiri, kau bertanggungjawab atas hidup kau sendiri. Bukan dia yang macam tu macam happy dia. Engkau yang bertanggungjawab untuk buat diri kau happy, bukan dia yang bertanggungjawab. So bila kau rasa dia bertanggungjawab untuk buat kau happy, bila dia tak buat kau happy, kau marah lah. Kecewa lah. Kau kecewa sebab kau expect more. Baik, betul. Expecting more selalu akan berakhir dengan disappointment lah. So ataupun mungkin dia yang expect dekat engkau untuk kau happy kan dia. So pressure balik kat kita. Pressure balik. Jadi kita macam kenapa aku nak kena happykan kau sungguh-sungguh? Apa yang kau boleh offer kat aku? Betul. Dia nampak macam ego tapi sebenarnya benda tu perlu sebenarnya. Dia nampak macam selfish tapi benda tu perlu. Kenapa kita nak juangkan benda yang kita tak mampu? So dia be real je lah aku rasa. Tetapi bagi aku in relationship juga dia mengajar kau cara untuk improve diri kau sebagai partner. I mean daripada kau relationship tu lah kau belajar macam mana nak treat perempuan ni betul-betul. Macam tu. And then bila kau rasa macam macam betul-betul treat lelaki ke perempuan partner lah. Lepas tu dia macam bila kau rasa selesa dengan dia, and then daripada situlah bila kau betul-betul sayang dekat dia, kau rasa dia he's the right one lah. So kau rasa benda tu kau akan cuba faham kekurangan, kau akan terima segala kekurangan dia. Itu kau cuba buat. Tapi kalau kita ni bercinta hanya melihat kesempurnaan, I mean you expect yang bercinta ni indah. It's wrong, okay? Memang semua setiap kehidupan tak ada yang indah pun. Lagi-lagi hidup kita nak share. Kalau hidup kita nak share, indah pada waktunya lah. Indah pada waktunya, yes. Indah pada waktunya. So aku rasa itu saja untuk pada malam ni. Kita pun dah cerita banyak pasal percintaan. So aku rasa aku malas nak cerita pasal percintaan ni. Geli je. Geli Ini bukan salah satu sebab aku buat podcast lah. Berapa lama kau single ni? Berapa lama single? Aku rasa kita lebih daripada podcast kot. Aku rasa aku tak nak jawab apa-apa soalan tentang hidup aku. So Jangan risau. So aku rasa itu je. Aku rasa next
kita akan jawab untuk I love you tu tak tu kita akan jawab kenapa. Cuma tadi kita termasuk bab penciptaan sikit dan kita ada masuk tentang understanding. So itu saja. So pesanan aku untuk listener yang rasa single tu menyakitkan atau sunyi, membebankan hidup, sebenarnya tak. Being single is not that bad. Yeah. And being in a relationship is not bad at all. Okay. Okay, jadi lah. Live your life je lah. Live your life. Live your life. And then apa kita bagi? Nothing to regret. Feel free. Feel free. Yes, feel free. Tak boleh. Feel free tu kena betul kan. Takut nanti feel free Tak to faham dia. feel free to cry. Feel free to kill yourself, you know. Tak boleh juga je tu. Jangan sambung lebih-lebih. So feel free lah untuk being yourself gitu. Yeah. So itu saja. Sebelum aku tutup ni, aku minta Yaya ni. Macam mana dah lama tak podcast, macam mana perasaan bila masuk balik podcast? Aku okay je. I mean like kita borak santai-santai. So mana tak cukup challenging lagi lah untuk kau sebenarnya. Belum lagi lah. Belum Sebab level benda kau ni- lagi lah. Sebab benda ni about experience. Bagi aku Okay, experience okay, aku dah cukup cik. Okay. Kita tengok. Tadi dia dia percaya degree cantik. Sekarang dia cerita dia OG. Lah. Dia memang malam-malam dia banyak benda dia claim. Okay. Kita so standby lah untuk next episode aku panggil kau lagi. Part 2. Part 2. Kita tengok macam mana. Mungkin dengan panel yang berlainan lah, kita tanya orang-orang yang expert dalam single, kita tak tahu. So kita nanti tengoklah, insyaAllah kalau ada rezeki. Ataupun aku akan invite kau untuk topik-topik yang lain lah. Okay. Baik, so aku rasa tu saja. So kepada listener yang boleh relate, yang single, yang couple ke, boleh relate dengan apa yang kita cakap, boleh komen, boleh share, boleh like. Kepada listener-listener yang tak ada kaitan langsung pun, masih boleh dengar, jangan risau, masih boleh dengar. Okay. So harapnya kita berjumpa lagi pada next episode. Bye. Bye. Tolong.